kita nak sembang-sembang berkenaan dengan hal inilah. Jadi saya tadi ikuti juga apa yang disarankan oleh speaker bercakap. Dan beberapa cadangan daripada ini pun menarik juga. Okey, kalau saya tadi dengar perbincangan antara YB Khalid Samad yang mengatakan bahawa macam mana boleh terjadi macam ni, sebab menurut kata speaker, tidak ada halangan untuk Najib pergi ke parlimen. Jadi merpati ni boleh juga masuk ke parlimen menurut kata speaker, dan ditentang oleh beberapa orang kawan-kawan kita di dalam. Dengan kita dengar sikit, kita dengar sikit, nanti kita lihat apa respon daripada sahabat-sahabat yang lain. Speaker, aturan syarat. Aturan 2 berkaitan dengan sitting arrangement. Kita tahu bahawa yang berhormat Pasalat telah digantung. Jadi adakah wajah beliau duduk di tempat UMNO sementara digantung ni? Kalau boleh nampak lebih banyak. Itu pertama. Yang keduanya mengenai yang fatwa daripada Tuan Speaker yang mengatakan bahawa yang berhormat Pekan masih lagi ahli parlimen. Oleh kerana dia masih ahli parlimen, saya cadangkan patutnya kita membenarkan dia hari ke parlimen. Tetapi saya letak syarat misi bergari. Tetapi dia boleh pakai baju macam kita semua, tapi bergari. Kami nak tengok semua, satu dunia nak tengok macam mana ahli parlimen bergari datang ke parlimen. Minta dipertimbangkan. Terima kasih. Saya belum mempunyai apa-apa notis daripada Chief Whip untuk mengubah kerusi tempat duduk Pasir Salak. Maka tempat duduk Pasir Salak adalah kekal sehingga hari ini. Yang keduanya mengenai yang mewakilkan. Ya, saya ingin nyatakan sedikit pendirian saya mengenai perkara ini. Sebenarnya tiap-tiap ahli parlimen berhak datang ke parlimen dan masuk ke Dewan Rakyat. Ya, itu secara amnya ya. Okey. Kita dengar tadi speaker kata no problem, maknanya ikut undang-undang boleh. Ya. Cuma Hanifah Maidin kata, YB Hanifah Maidin kata, tak apa, boleh datang, tapi syarat dia bergari gitu dia. Sebab dunia nak tengok macam mana ahli parlimen bergari pula. Walaupun sinis lah ya sebenarnya. Okey. Jadi menurut undang-undang, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Tuan Speaker tadi, dia kata tidak ada masalah. Tetapi kata beliau, tergantung kepada pihak penjara. Sebab yang berkuasa sekarang atas pelaksanaan hukum kepada Najib Razak adalah di bawah penjara. Jadi kuasa penjara. Jadi kuasa penjara macam mana pula? Kalau ikutkan kuasa penjara, ya, kita lihat di sini katanya, ya, kuasa penjara, kita lihat di sini. According to Najib Razak's lawyer Shafi Abdullah, the prisons department has rejected the former Prime Minister's request to attend the Dewan Rakyat proceedings. Okey, ikut kuasa penjara, Departmen Penjara menolak, maknanya tidak membenarkan Najib Razak untuk datang ke parlimen. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, dengan alasan macam-macam lah. Dan sudah tentulah ya, parlimen juga melihat bahawa parlimen dan juga penjara penjara yang sebenarnya berkuasa atas Najib sekarang ni. Dan sebab itu pihak speaker dia bergantung kepada izin atau tidak izin dari pihak penjara. Dan kita dengar tadi menurut kata Datuk Syafi'i Abdullah, katanya pihak penjara tidak membenarkan tidak membenarkan Najib Razak ataupun merpati terbang ke parlimen. Tapi kita tengoklah tuan-tuan, kadang-kadang saya pun rasa kali ni lah bahawa saya dengar ada pula banduan boleh datang ke penjara. Tak tahulah kan tuan-tuan pernah dengar ke sebelum ini, ya. Dan saya rasa perlu ada
perubahan lah. Kalau katakan, ini pandangan saya ya, tuan-tuan boleh bagi pandangan sebentar nanti. Menurut yang saya lihatlah, umur dah dekat dah 60 dah ni, tak pernah lah pula dengar ada banduan masuk ke parlimen kan. Dan kalaulah katakan ada banduan boleh masuk ke parlimen, kenapa mantan Perdana Menteri saja yang dibenarkan? Sebelum ini Anwar Ibrahim kenapa tidak dibenarkan? Walaupun ada alasan-alasan lah, kononnya kononnya marayuan masih belum selesai dan sebagainya. Jadi ini soal yang sangat teknikal dari segi undang-undang. Jadi saya berharap sangatlah kepada pihak kerajaan untuk memutuskan supaya tidak mengelirukan rakyat. Rakyat keliru lah. Apa cerita ni? Apa cerita ni? Merpati tapi bergari. Dan alhamdulillah rakyat telah gagalkan perancangan pertama. Walaupun penyokong-penyokong UMNO dan kepimpinan UMNO menyuarakan macam-macam kan? Dari satu ke satu, oh nanti Najib Razak akan keluar, oh dan dia dapat pengampunan diraja lah, bla bla bla, walaupun tak logik. Sebab itu semalam ada kata, siapa Lokman Ramai tengok, Lokman Ramai tengok tu satu sebabnya, sebab dia menjawab apa yang diinginkan oleh ahli UMNO. Apa yang saya dengar tengok Lokman dia punya sesi dia ya, saya dengar apa yang ahli UMNO nak dengar, itu yang dia cakap. Seronoklah ahli UMNO. Ahli UMNO saya memang mengharapkan sangat Najib keluar daripada penjara, sebab satu daripada sebabnya sebelum kena hukum, satu daripada sebabnya ialah kerana kempen yang mereka gunakan bosku itu. Mula-mula bosku, lepas tu dah didakwa ke mahkamah, dia kata, oh kenapa malu? Apa malu bosku? Dan ini, kempen ini sangat berkesan kepada orang-orang kampung. Ya? Sangat berkesan kepada orang kampung. Dan ketika nak berdepan dengan PRU15 ini, sudah pastilah ikon yang mereka nak jadikan ni siapa? Siapa ikon yang boleh mereka gunakan? Kalau katakan ikon ini, ikon UMNO masih lagi kabur dalam keadaan ya ke tidak ni, saya rasa ini ada masalah besar. Dan saya pun dapat info yang mengatakan bahawa mereka memang berdepan dengan masalah besar. UMNO berdepan dengan masalah cukup besar. Tuan-tuan dengar sajalah hari ini Tajuddin bercakap di parlimen. Ketika Hanifah Maidin tanya macam mana ni nak setelah YB Pasir Salak ini dikeluarkan, dipecat daripada UMNO, kenapa beliau masih duduk di kawasan atau tempat wakil rakyat UMNO? Tu speaker kata, nanti kita tunggu penyelaras yang akan menentukan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau begini keadaan dia, UMNO memang berdepan dengan masalah. Dan sudah pasti penyokong-penyokong di Pasir Salak yang taksub kepada Tajuddin ni pun ramai juga. Jadi sampai macam ni, sampai dah masuk penjara pun nak pergi ke parlimen juga. Ini apa cerita ni? Alhamdulillah lah berkat kesungguhan tuan-tuan, social media tuan-tuan, di Facebook, di Twitter, di TikTok dan sebagainya, balon cukup-cukup. Akhirnya program mereka nak buat macam-macam tu terpaksa dibatalkan. Ini pun sama juga, kita balon sikit lagi ni, penjara akan ikut. Penjara kena ikut apa? Ikut undang-undang. Dan kita ni sokong kepada penjara supaya mematuhi kehendak undang-undang. Bukan kita nak suruh penjara ikut apa yang kita mahu, bukan. Tapi kita pula sebagai rakyat
memberi pandangan berdasarkan kepada undang-undang. Yang namanya banduan ada dia punya. Saya dah baca itu hari dah kepada tuan-tuan ya, bagaimana banduan ni ada dia, ada yang banduan reman, ada banduan yang masih lagi dalam pembicaraan. Hal-hal ni semua perlu ambil kira. Setakat ini belum ada banduan boleh pergi parlimen. Itu yang terkejut juga. Tadi kita tengok-tengok, saya tidak ada masalah, kata speaker, boleh datang. Eloklah Hanifah Maidin kata, saya cadangkan kalau nak datang pun boleh, tapi bergari. Bagus juga idea. Barulah kita tengok wakil rakyat Malaysia, satu-satunya dalam dunia wakil rakyat bergari datang ke parlimen. Barulah cantik. Itulah baru Malaysia boleh. Boleh land. Malaysia boleh. Boleh apa dia? Pertama rembat duit. Boleh. Alhamdulillah. Lepas tu tak di lagi. Saya heran. Ada yang tanya dengan saya, Najib ni tak kena pecat ke? Yang Tajuddin dia orang pecat. Datuk Zahrin dia orang pecat. Lagi siapa yang kena pecat? Daripada Kedah ke mana? Kena pecat. Apa salahnya? Macam-macam lah salah mereka. Mereka kata, yang ini dah jatuh hukum. Dah jelas-jelas je mereka ni merompak duit negara. Kamu masih lagi ahli UMNO. Cukup baguslah. Ahli UMNO mana? Tuan-tuan, cuba tanya pemimpin tuan-tuan. Takkanlah kita ni masih, parti kita ni tak ada ke undang-undang kalau orang tu terlibat dengan jenayah dan dijatuhkan hukuman, masuk ke penjara, tak jadi satu masalah ke? Patutnya keluarlah, hentikanlah daripada UMNO. Saya baca dalam PKR punya, ini salah satu dari syarat dia. Syarat wakil rakyat tu adalah apa dia? Tidak ada kes jenayah. Dalam ni syarat-syarat ni. Tengok-tengok UMNO ni dah jadi penjenayah pun, dah jatuh hukum pun, dah duduk dalam penjara pun, masih lagi. La ilaha illallah. Saya kata memang berat lah. Masih lagi sebagai ahli UMNO. Dan masih lagi katanya nak pergi ke parlimen juga. Jadi tuan-tuan sila bagi pandangan. Macam mana pandangan tuan-tuan? Logik atau tak logik? Kalau berdasarkan kepada perlembagaan sebelum ini, jelas jatuh hukum, maknanya lebih daripada 2,000, dendanya lebih daripada 2,000, hilang kelayakan. Kedua, lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun, maka hilang juga kelayakan sebagai wakil rakyat. Tetapi ada satu paragraf lagi yang mengatakan bahawa kena tunggu pula rayuan tadi, rayuan kepada pihak yang di-Pertuan Agong. Itulah menurut kata speaker. Jadi tuan-tuan sila bagi pandangan. Negara kita ni, kita nak lihat macam mana? Nak lihat macam mana? Kita kata, kita nak lihat banduan-banduan datang ke penjara ke atau macam mana? Nanti seorang demi seorang ni masuk penjara. Selagi belum ada keputusan mahkamah rayuan, maka maka mereka dibenarkan ke penjara. Kalau kena 10 orang bergari masuk dalam penjara. Bagus juga kan. Okey tuan-tuan, silakan kalau yang berhajat untuk telefon 018 3115 042.